Demi membendung penularan jangkitan COVID-19, dua pakar perubatan kecemasan dan pensyarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhriz HCTM berganding bahu menjalankan penyelidikan bagi mengkaji keberkesanan spacer, iaitu alat corong udara khususnya untuk kegunaan pesakit asma. Di samping berfungsi sebagai alternatif menggantikan topeng pengabut atau nebulizer, penghasilan alat pakai buang itu tidak memerlukan kos besar kerana boleh diperbuat daripada botol air dan cawan kertas. Kaedah pembuatannya juga mudah, iaitu dengan menebuk bahagian bawah botol air untuk dijadikan lubang saluran ubat dan menghasilkan penutup diperbuat daripada mesin pencetak 3 dimensi bagi penggunaan cawan kertas. Pakar Perubatan Kecemasan dan Pensyarah HCTM, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Isa berkata, alat itu sesuai digunakan semua peringkat umur, terutama warga emas. Ini adalah simple lah kan. Dia ada banyak kategori, dia ada banyak saiz dan juga material yang berbeza lah. Kalau ini kita tengok dia hanya menggunakan botol air ya, yang boleh didapati di mana-mana saja. Kita buat satu bukaan di belakangnya tu untuk masukkan inhaler dan mulut botol ini akan masuk ke dalam mulut pesakit. Jadi pesakit akan dapat ubat melalui macam ni lah cara dia. Ini lebih memudahkan pesakit berbanding kalau pesakit terus masuk inhaler ke dalam mulut lah, dan itu juga boleh menyebabkan berlakunya aerosolization lah. Ketika tercetusnya wabak COVID-19 ini, banyak amalan-amalan perubatan yang kita lakukan selama ini kena buat modifikasi. Disebabkan apa? Tidak lain tidak bukan macam saya sebut tadi, AGP ataupun aerosolization generating procedure, itulah prosedur yang menghasilkan aerosol ke udara yang seterusnya boleh berisiko menjangkiti petugas kesihatan. Jadi disebabkan itu, kita cari jalan bagaimana cara untuk masih memberi rawatan kepada pesakit secara optimum tetapi tidak membahayakan ataupun tidak merisikokan petugas kesihatan lah. Prosedur yang menyebabkan tercetusnya titisan wap yang mengandungi virus ke udara itu, contohnya adalah pemberian ubat melalui nebulizer. Contohnya juga kita memberi oksigen dengan volume yang tinggi, ataupun kita memasukkan tiub pernafasan ke dalam saluran pernafasan. Lain kita memberi bantuan pernafasan secara non-invasif, secara tidak invasif. Ataupun lagi kita buat suction nak sedut kahak. Semua itu boleh menyebabkan tersebarnya virus ke udara melalui pesakit. Itu yang soalan itu tercetusnya idea untuk menghasilkan inovasi inilah ya. Petugas kesihatan dalam ketika COVID-19 ini, semuanya mungkin ada yang rasa stres, ada yang rasa takut, anxiety untuk datang kerja, takut dijangkiti dan boleh sebarkan kepada keluarga dan anak-anak. Jadi bila adanya benda-benda macam ni, dia orang rasa selamat sikit. Daripada segi kalau nak ikutkan, harapannya adalah supaya masyarakat kita dapat menerima penggunaan bahan spacer ini, sama ada yang kita pakai buang seperti ini, yang kita buat sendiri di mana kosnya murah, ataupun yang mereka mampu dan mereka boleh membeli. Kedua-dua ini, apakah perbezaannya kalau kita hanya menggunakan yang ini sahaja? Okay, maksudnya kita gunakan ni je, macam yang selalu yang kita nampak kan, mereka ambil ni kan. Bila kita menggunakan yang ini, dia perlukan teknik pernafasan yang betul. Okay, dia ada teknik pernafasan dan cara untuk mengambil yang betul. So dia kena time ataupun regulatekan pernafasan dia dengan pengambilan ubat. So jadi kebanyakan masyarakat, especially orang-orang yang tua, mereka ada difficulty, ada sedikit kesusahan untuk membuat koordinasi begitu. So, apabila menggunakan spacer seperti ini, ya, bila dia guna spacer seperti ini, dia tidak perlukan koordinasi itu. Dia hanya perlu press sahaja, ubat tu ada di dalam ini dan mereka hanya perlu ambil. Kalau ikut daripada segi penyelidikan ataupun daripada segi research, penggunaan MDI ni compare dengan guna nebulizer sama sahaja. Maksudnya efikasinya sama. Tetapi disebabkan masyarakat salah menggunakan ini, maka dia tak efektif. Jadi mereka akan datang ke hospital untuk mengambil nebulizer.
sebelum ini kita pernah cuba untuk introduce benda yang sama, even dekat Kementerian Kesihatan Malaysia, klinik kesihatan di luar kan, memang cuba introduce untuk penggunaan spacer begini. Dan dia akan lebih khaskan kepada orang tua-tua untuk gunakan, dan juga kanak-kanak. Tetapi ada kekangan ataupun bukan kekangan lah, ada kurang penerimaan lah daripada masyarakat, sebab dia merasakan tidak efektif, sebab dia masyarakat dah kata okey, kena nampak asap buih tu okey, dapat oksigen, so efektif ya. Jadi bila ni tak nampak asap tu keluar, so jadi dia rasa tak efektif. Tapi sebenarnya dia amat efektif, dan sejak 3 bulan kita gunakan ni, kita nampaklah sebenarnya tidak ada perbezaan pun. Bila kita bagi ni beberapa dos kepada pesakit, dan lepas tu pesakit dapat kesan yang baik ya, pulih dan boleh balik. Sama sahaja. Serasanya COVID ni tidak akan COVID-19 ni dia tidak akan hilang macam magic macam tu je. So ini adalah norma barulah. So selepas ni kami tetap akan menggunakan produk inilah secara berterusan.